Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat Dia dapat kita berjumpa sekali lagi. Alhamdulillah. Jadi kita kena bersyukur dengan nikmat Allah. Allah kata apa? Siapa syukur dengan nikmat Dia, Allah akan tambah. Barang siapa kufur dengan nikmat Dia, azab Dia amat pedih. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah SWT, selayaknya lah kita sebagai hamba Dia mestiasa bersyukur dengan nikmat Dia. Okey, ini Ustaz nak sambung pelajaran sirah kita. Tajuk Mukjizat Nabi Muhammad. Masih lagi dalam Mukjizat Nabi Muhammad. Okey, ini muka surat 33. Okey, masing-masing pelajar buka muka surat 33 unit 2. Tengok Al-Quran. Ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia kekal sehingga ke hari ini. Mukjizat Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang kekal sehingga ke hari ini. Walaupun mukjizat ni tak dapat dilihat dengan mata, tetapi banyak kita boleh dapat dalam Al-Quran tersebut. Okey. Al-Quran adalah kitab suci yang wajib diimani. Al-Quran adalah kitab yang paling suci. Apabila turunnya Al-Quran, maka kitab-kitab yang terdahulu telah dimansuhkan. Kita pegang dengan pegangan yang ada di dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran merangkumi semua kitab-kitab yang terdahulu. Jadi bila turunnya Al-Quran, maka semua kitab-kitab yang lepas, yang kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semuanya telah terhapus. Kita guna pakai kitab Al-Quran. Okey. Wajib kita imani Dari segi bahasa, Al-Quran bermaksud bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. Dari segi bahasa, Al-Quran ni bermaksud bacaan ataupun himpunan huruf dan kalimah. Okey. Dari segi istilah pula, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran ni adalah kalamullah, perkataan daripada Allah, yang diturunkan kepada Rasul melalui perantaraan malaikat. Malaikat apa? Malaikat apa yang turun wahyu? Malaikat apa? Bagus. Malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril tugas dia menyampaikan wahyu. Dalam cover prime time ada bagi tahu baru ni. Tak tengoklah ni. Kena tengok itu. Macam mana tak tengok? Lagi buka balik YouTube channel Cover Penang, tengok balik. Ada di situ diceritakan. Okey. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dengar nama Rasulullah disebut, apa perlu kita buat? Kita kena ucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara beransur-ansur selama berapa tahun? 23 tahun. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Al-Quran mula diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira dalam bahasa Arab, bukan bahasa Malaysia, bahasa Arab. Al-Quran ni diturunkan secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kena ingat, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dekat mana? Dekat Gua Hira. Apabila turunnya surah yang pertama, surah Al-Alaq, menandakan Nabi dilantik menjadi Nabi. Okey.
Al-Quran mengandungi 114 surah yang terkandung dalam 30 juzuk. Okey, kita tengok peringkat penurunan Al-Quran. Peringkat yang pertama. Macam mana peringkat pertama? Allah menurunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Okey. Peringkat pertama, Allah menurunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Allah turunkan Al-Quran ni daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Okey, itu peringkat pertama. Peringkat kedua, dari Baitul Izzah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril. Ia diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran diturunkan sekaligus pada peringkat yang pertama. Bukan peringkat kedua. Peringkat kedua secara beransur-ansur. Peringkat pertama diturunkan sekaligus daripada Baitul Izzah ke langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia. Allah turunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Itu peringkat pertama. Peringkat yang kedua, Allah turunkan daripada Baitul Izzah langit dunia ni ke bumi. Secara beransur-ansur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Okey, bagus. Hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Ni hikmah. Sebab apa? Allah boleh turunkan dengan sekaligus, tetapi Allah pilih dengan secara beransur-ansur. Sebab apa? Mesti ada sebab. Sesuatu yang Allah turunkan, Allah bagi, mesti ada sebab munasab. Okey, yang pertama, memudahkan proses pelaksanaan pendidikan ke atas manusia. Kalau turun semua ibadat sekaligus, ibadat puasa, zakat, solat sekaligus, macam mana manusia nak buat? Manusia tu jauh sesat, tiba-tiba nak buat semua, susahlah. Sebab itulah Allah menurunkan Al-Quran secara beransur-ansur untuk kita dapat amalkan sesuatu, kemudian terima pula satu lagi untuk kita amalkan, insya-Allah. Yang kedua, menanamkan dan menguatkan akidah yang sempurna dalam hati manusia. Untuk menguatkan akidah, pegangan. Yang ketiga, membuktikan bahawa Al-Quran adalah mukjizat dan kalamullah. Itu adalah membuktikan Al-Quran ni adalah mukjizat dan kalamullah. Okey. Kita tengok penghayatan. Kita hendaklah memuliakan Al-Quran. Kita wajib beriman dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapat ganjaran pahala dan juga memperolehi ketenangan jiwa. Tu Allah kata apa? Siapa yang rasa gundah gelana, ingat Allah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kalau hati kita rasa nak marah ke, atau hati kita tak tenang, baca Al-Quran banyak. InsyaAllah hati kita akan tenang. Sebab kita akan mengingati Allah. Sebab ini adalah perkataan daripada Allah, firman Allah semua ni. Bukan Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad. Ada orang kata Al-Quran ni ciptaan Nabi Muhammad. Macam mana Nabi nak cipta? Nabi ni adalah seorang yang tak kerti membaca, tak kerti menulis. Jadi bila Al-Quran ni diturunkan, membuktikan Al-Quran ni adalah mukjizat. Itu adalah kalamullah, bukan perkataan daripada Nabi, untuk menyanggah
orang harap nak fitnah. Al-Quran ni ciptaan Nabi ya. Nabi reka. Nabi nak reka macam mana? Nabi ni adalah seorang yang buta huruf. Seorang yang buta huruf, tak kerti membaca, tak kerti menulis, tapi Allah angkat martabat dia paling tinggi sekali. Okey. Unit 3 kita sambung. Keluar air dari jari jemari Rasulullah. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW, dapat keluarkan air dari jari jemari dia. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah dan para sahabat dalam perjalanan pulang dari Hudaibah, mereka kekurangan air. Mereka tidak mendapatkan air kecuali sedikit untuk Rasulullah minum. Kemudian baginda berwuduk dengan air tersebut. Selepas itu mereka berebut-rebut untuk mendapatkan bagi air itu. Melihat keadaan itu, Rasulullah bersabda, apakah terjadi kepada kalian? Mereka menjawab, kami tidak memiliki air untuk berwuduk. Untuk nak ambil air wuduk, tak ada. Kemudian baginda meletakkan tangannya di sebuah bekas, lalu air memancar dari jari jemari baginda. Maka para sahabat dapat berwuduk air tersebut. Banyak lagi peristiwa seperti ini berlaku, seperti diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan lain-lain. Keluar air dari jari jemari Nabi. Satu hari dalam satu perjalanan, ada yang diceritakan daripada Anas tu, kata balik daripada peperangan, mereka kekurangan air. Air tu hanya cukup untuk Nabi SAW minum sahaja. Nabi saja cukup untuk Nabi minum, air sebekas. Maka dia pun, bila Nabi tanya, awak daripada berebut minum air tu? Aku minum air sikit, lepas tu dia daripada berebut. Kata air tak cukup. Maka Nabi letakkan air tu dalam satu bekas. Nabi tak tangan dia dalam, tangan Nabi yang mulia tu dalam air tersebut. Maka dengan izin Allah, keluar air mencurah-curah daripada jari Nabi tu. Dari jari Nabi keluar air. Special. Allah beri mukjizat kepada Nabi. Air keluar mencurah-curah, sehingga kan dikatakan seramai 70 orang yang berwuduk dengan air tersebut sebekas ya. Bekas bukan besar, bekas kecil ya. Boleh 70 orang boleh berwuduk, boleh wuduk dan boleh minum. Semua kenyang, dapat minum dengan mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Muhammad, iaitu air keluar dari jari jemari Nabi. Okey. Ini kita belajar dua mukjizat Nabi SAW. Pertama, mukjizat Al-Quran. Yang kedua, mukjizat air keluar dari celah jari jemari Nabi. Okey, sekian dulu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.